السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sambungan kuliah dan juga pengajian kita berhubung dengan hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Salihin yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Jadi pada malam ini tuan-tuan ialah sambungan daripada hadis-hadis pilihan yang telah kita baca dan telah kita ulas pada kuliah minggu lepas. Baik. Kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Boleh Sahabat yang meriwayatkan Anas bin Malik. Status hadis sahihlah kerana terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita tengok hadisnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang sahabat yang dikenali dengan kunyah Abu Talha. Anas cerita tentang suatu kisah yang berlaku tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat Abu Talha Al-Ansari, orang Madinah. Macam mana kita tahu dia orang Madinah? Kerana dia Ansar. Kita sebut Al-Ansari. Okey, orang Ansar. Jadi bila dia orang Ansar, dia ialah penduduk tempatan, local people, orang asal Madinah. Nama betul dia bukan Abu Talha. Nama betul dia, wasmuhu, namanya yang sebenar, Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal. Kunyah dia Abu Talha. Talha ni ada satu orang sahabat nama besar yang terkenal, yang termasuk 10 yang dijamin syurga. Talha bin Ubaidillah yang terbunuh. Talha bin Ubaidillah ni terbunuh di dalam peperangan Jamal. Dia berada di pihak Aisyah. Talha bin Ubaidillah ni dia di sebelah Aisyah.
Yang kita tahu Aisyah bertembung dengan pasukan Ali, dan peperangan itu dipanggil ni lepas Nabi wafat, pada zaman pemerintahan Ali, selepas terbunuhnya Uthman. Abu Bakar memerintah, naik Umar terbunuh, naik Uthman dibunuh. Ketika terbunuhnya Uthman ini, berlaku kekalutan. Aisyah ni dia bertindak nak menuntut balas kepada orang yang bunuh Uthman. Dia masa tu pergi haji, dia balik daripada Mekah, kan? Tuan-tuan tahu cerita tu. Jadi Talhah ni terbunuh pada peperangan Jamal tu lah. Dinamakan peperangan tu peperangan Jamal. Jamal ni unta. Kenal Jamal? Jamal apa? Lupa. Jamal Pak Tongko, saudagar unta. Lepas tu dia jual orang. Tapi betul lah Piramli cakap, jual orang lagi untung dari jual unta. Jual orang ni mahal tau. Macam-macam lah maksud jual orang ni, kan? Dinamakan peperangan itu peperangan Jamal, unta, kerana Aisyah duduk di atas unta. Jadi berlaku peperangan tu, fitnah banjarlah cerita. Jadi saya nak kata, sahabat Nabi ada satu orang nama Talhah bin Ubaidillah. Talhah. Tapi kawan ni bukan nama dia Talhah, dia bapa Talhah. Tapi Talhah lain lah, Abu Talhah. Nama dia Zaid bin Sahal. Baik. Dia ni, kana Abu Talhah akthar al-ansari bil madinati malan min nakhlin. Abu Talhah ni bukan orang biasa-biasa. Dia orang have. Bahasa Allah dia panggil have. Orang ada-ada. Orang kaya. Di antara orang yang aksar, paling banyak harta. Paling banyak harta. Kira kalau di kalangan orang-orang Ansar, dia ni kira orang kaya lah. Bil Madinah, di Madinah, di kalangan orang Ansar, yang antara yang kaya, yang banyak harta, Abu Talhah. Harta apa? Manusia ni banyak. Ada yang duit banyak, ada yang tanah banyak, ada yang rumah banyak, ada yang bini banyak. Kan? Semua itu rezeki. Baik. Jadi tuan-tuan, dia ni ada apa banyak? Kaya apa? Min nakhlin. Nakhl. Dia ada banyak kebun kurma. Dia pemilik kebun kurma. Banyak. Kayalah dulu kebun kurma, kan? Makanan asasi orang makan kurma, kan? Kurma ni kira sampai lah ni, siapa yang ada ladang kurma kaya, kan? Dalam banyak-banyak kebun yang dia miliki tu, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bairuha. Dalam banyak-banyak kebun yang ada, dia macam kita lah tuan-tuan. Kita ada banyak tanah. Ada tanah yang kita suka, yang kita sayang. Tanah yang bernilai tinggi, tanah komersial. Ada tanah, tapi tanah yang mungkin tak ada nilai, tanah tak ada harga, kan? Jadi Abu Talhah ni dia ada satu kebun yang sangat bernilai tinggi. Sangat dia sayang. Kerana kebun ni
lokasi dia strategik dan dia punya apa, benda-benda yang ada dalam kebun tu, ui dahsyat. Kan, iaitu wakanat, kebun dia tu Bayruha, dikenali dengan nama Bayruha. Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Yang kata A punya grade A ni, location dia betul-betul berdepan dengan Masjid Nabi. Di sekarang ni ada lokasi dia tu. Kan, lokasi masjid tu, lokasi kebun ni ada. Cuma tuan-tuan kena, dia dah jadi masjid dah lah ni. Dah jadi masjid lah, tapi lokasi tu ada. Dia ada bawah-bawah kapek tu, selok tengok. Ada lokasi dia. Kan? Lokasi dia. Betul. Di sini telaga Abu Talha. Di sini kebun Abu Talha. Kan? Dan sekarang ni daripada jadi masjid lah. Cuma kita kena tengok sejarah dia tak mana. Dia duduk betul-betul berhadapan dengan Masjid Nabi. Dan di dalam kebun dia itu ada tasik, ada kolam. Tuan-tuan, kebun dalam tu ada kolam, ada tasik, yang mana airnya sangat sejuk. Dia macam oasis. Tahu oasis? Kebun yang ada kolam. Oasis ni, kan? Oasis ni. Baik. Dan wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaannya adalah Rasulullah ni kana adalah Rasulullah ni, kebiasaan dia yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi ni kalau pergi masjid akan singgah, masuk, pi langgah minum air dulu. Pi minum dulu. Pasal air dia elok, air dia sejuk, air dia bersih. Jadi tuan-tuan, ini memang kalau nak jual juta lah, kan? Memang mahal ya. Nampak? Bukan sebarangan kebun. Dan dalam banyak-banyak kebun, yang ni yang paling dia ahab, yang paling dia cinta. Baik, kita sambung. Qala Anas bin Malik, berkatalah Anas, falamma unzilat hadhil ayah, tiba-tiba turun ayat. Maka tak kala turunnya ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 92. Surah Ali Imran ayat 92. Surah yang ketiga, kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Iaitu ayat apa? Tuan-tuan, ayat ini mengubah segala-galanya. Ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, sekali-kali tidak. Seseorang itu tidak akan mencapai, tidak akan mendapat, tidak akan memperolehi al-birra. Al-birra dalam sebahagian tafsir dia ada sebut al-jannah, syurga. Al-birra ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu maksudnya kebajikan. Maksudnya Allah kata tak akan kamu perolehi syurga, kamu tak akan dapat sebaik-baik kebaikan, kamu tidak akan mendapat, ada yang kata rahmah, ada yang kata redha Allah, sehinggalah kalau kamu nak dapat, kamu kena buat benda ni. Apakah perkara tersebut? Iaitu tunfiqu, kamu menginfakkan, kamu membelanjakan, mimma tuhibbun, harta yang paling kamu sayang.
Kata Anas bin Malik, dengar saja kata ayat ni turun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah. Mangkit terus. Apabila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Anas bin Malik kata, Abu Talhah mangkit pergi jumpa Nabi terus. Jumpa terus. Yang kata sahabat, fastabiqul khairat, bersegera merebut kebaikan. Yang kata di dalam hati mereka itu begitu bersih dan suci. Terus pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa buat apa? Dia kata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya, perintahnya. Allah telah menurunkan kata-katanya, kalamnya, iaitu bahawa tidak akan kita mendapat syurga sehinggalah kita memberikan apa yang paling kita sayang. Dia kata betul? Betul. Dengar dia nak kata. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku sayang di antara harta-harta yang aku ada ialah kebun Bayruha. Bagi menyahut titah perintah Allah, bagi menyambut dan menunaikan suruhan Allah, maka aku mewakafkan Bayruha untuk umat Islam. Terus dia pergi bagi. Kalau kita tuan-tuan, kalau kita terus dia pergi pejabat Baitul Mal ke, terus dia pergi pejabat tanah ke, isi borang 14 apa? 14A. Nampak sangat tak pernah beli tanah. Tuan-tuan ni kaya, tanah boleh. Isi borang terus tukar nama, penyaksian bagi terus untuk Allah. Aku bagi. Allah kata bagi yang paling aku sayang, paling yang aku cinta Bayruha. Yang lain pun ada, yang lain pun banyak, tanah banyak lagi, tapi hak ni yang paling dia sayang. Dia tak ambil hak ni. Pasal Tuhan nak hak paling yang dia sayang. Paling kita sayang Tuhan minta bagi. Nabi dia sambung ni, dia kata apa? Dia kata wa innaha sadaqatun lillah. Sesungguhnya aku sedekah. Sedekah di sini wakaf. Aku wakafkan untuk Allah. Aku berikan untuk Allah. Yakni untuk umat Islam lah. Kerana apa? Arju birraha wa dhukhraha indallah. Kerana aku mengharapkan, aku mengharapkan di sisi Allah aku mendapat syurganya, aku mendapat habuan simpanannya. Aku bagi ke Allah, aku nak syurga Allah. Allah kata apa? Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sebut dalam Quran tu. Allah kata innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli daripada kamu, jual. Allah nak beli, Allah nak bayar. Apa yang Allah nak beli? Allah nak beli jiwa-jiwa kamu. Allah nak beli harta benda kamu. Apa yang Allah nak bayar sebagai tukar ganti? Sebagai galang ganti, kita jual, Allah beli, Allah bayar apa? Allah kata dia bayar bi annalahum jannah. Siapa yang jual dekat Allah, Allah bayar syurga. Siapa yang nak beli syurga Allah, siapa yang nak memperolehi syurga, jual dekat Allah. Apa dia? Harta dia dan juga jiwa dia. Macam mana? Sedekah. Nampak tuan? Dalam ayat yang lain Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang kalau kamu berniaga dengan aku, tunjikum min adzabin alim, selamat kamu daripada azab yang pedih. Apa perniagaan tu? Beriman kepada Allah
dan kamu berikan harta kamu di jalan Allah. Allah nak dua benda, iman dan kamu sedekah. Aku bagi kamu syurga. Tunjikum min adabin alim. Selamat kamu daripada neraka. Tak masuk neraka orang yang sedekah. Allah sebut dalam Quran. Allah tawar, Allah offer, mari kata kamu, aku bagi syurga. Nampak? Kata Abu Talhah dia nak bagi. Kita nak sampai maqam Abu Talhah ni tak tahu lah. Bukan kata kita nak bagi yang terbaik, yang biasa-biasa pun tak tentu, kan? Kemudian dia kata fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Sekarang ni tugas Rasulullah, dia minta tolong satu ya. Rasulullah tolong urus macam mana nak buat. Rasulullah tolong atok, tolong ajar, tolong tunjukkan apa yang terbaik dia nak bagi. Dia nak serah. Tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang. Manusia demikian. Keadaan dan tabiat dia ada. Satu hamba Allah, dia manusia macam itulah. Dia satu wanita yang tak kahwin. Yang ni boleh pasal tak sebut nama. Dia satu wanita yang tak kahwin, tak ada waris, anak tak ada, bini tak ada. Ada dua kisah. Banyak sebenarnya kisah ni, pasal saya pun memang duk hala ni. Banyaklah saya jumpa. Dua-dua tak kahwin. Satu wanita yang tak kahwin, satu wanita cuma saya nak pujilah sikit. Yang seorang tu mengaji dengan saya. Yang seorang lagi diperkenalkan oleh orang tengah kepada saya. Jadi saya nak cerita. Betul kerusi sikit. Jadi dua-dua benda yang sama. Dua-dua nak bagi rumah. Nak bagi rumah. Dua-dua nak bagi rumah. Dua-dua nak bagi rumah. Depa ni dua orang wanita yang tak kahwin, tak ada waris, tak ada adik-beradik semua. Dan dua-dua ni kerja. Ada kerja lah. Dan mereka dah pencen, mereka dah beli rumah. Di Perlis dua-dua. Yang seorang tu mengaji dengan saya setiap hari Sabtu, kelas, ikut kelas, mengaji. Yang seorang lagi ada orang tengah. Dia main perkenal. Ni nak beza ni. Orang mengaji, orang tak mengaji. Yang mengaji tu, kita serta yang mengaji tu. Saya kata, okey. Dia kata, saya dah fikir panjang. Saya nak bagi rumah saya yang saya duduk sekarang ni. Rumah semidi di Kangar. Nak wakaf. Geran saya dah bawa. Saya kata, esok jumpa di Maibs. Dia terus pergi Maibs esok. Jumpa dengan CEO apa semua, duduk, tarik satu kertas, tak ada nak buat preparation apa, tarik satu kertas, tulis tangan. Kata saya nombor IC sekian, nama sekian apa semua dengan ini mewakafkan, tolong sign sikit di situ. Saat ni kita akan buat prosesnya. Sign. Terus. Maknanya kalau Maib nak halau petang tu pun boleh. Pasal dah serah. Lepas tu macam mana dia nak duduk tu, panjanglah cerita, kita buat proses. Dia dah bagilah. 2 hari tak sampai. Selesai. Yang seorang lagi nak pergi rumah di Kangar kak, semidi kak, corner tepi lot, sampai ke sudah tak bagi, mesyuarat 33 kali macam subhanallah, 33 kali mesyuarat. Panggil saya pergi, buang masa, buang karan ya. Pi dia akan ceritalah sejarah hidup dia lah, cerita nu lah, cerita ni lah, apalah, nak bagilah apalah. Habislah sejuzuk. Duk pula. Dia kata, mai lah nak bagi pula. Pi lah kita dengar lah pula dia cerita sejuzuk. Dah orang nak bagi kita dengar pi lah. Habis. Heret dengan bini-bini pun pi dengar. Dengar ni dia nak bagi ni. Bukan nak bagi kat kita, nak bagi wakaf. Kita pergi tolong dengar. Dengarlah. Apa tu? Nanti kita akan buat proses. Panggil pula. Dia cerita pula lah. Dia kira saya boleh pergi kata, lah ni dengar saya nak cerita hak kisah hidup kau. Saya boleh hafal lah. Macam pasang keset balik. Bagi tak?
Tak bagi. Mungkin dia nak cari orang pergi dengar cerita dia saja, buat umpan kot. Kita ni dah betul pergi dengar. Kali pula kita kata lah ni macam ni lah kok. Kalau panggil nak dengar saya tak pergi. Kalau panggil nak sign saya pergi. Tak bagi. Sebab ni bukan soal apa tuan-tuan. Soal perasaan. Macam saya kata perasaan. Saya tanya yang kok yang bagi tu. Kok lah pasal mereka pun dah ingat dalam 60-an, 50-an. Saya kata kok macam mana bagi? Dia kata saya fikir saya anytime boleh mati. Saya akan bagi terus, saya tak mau fikir. Senang, alhamdulillah lega, selesai. Nak bagi cepat. Dan semua yang nak wakaf ni semua nak cepat. Yang betul-betul nak bagi. Pasal mereka tahu apa yang menanti di sana. Macam Abu Talha ni. Arju birraha wa dhukhraha. Aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Tapi yang ni panggil mai, panggil bi, panggil mai, panggil bi, panggil mai. Tak mau bagi. Bukan masalah. Kawan tu boleh sign ya? Kau ni pasal tak boleh sign? Benda yang sama, proses yang sama, tapi perasaan. Sebab itu soal sedekah, soal wakaf, soal infak, soal kita bayar ni, soal apa ni, kebajikan ni, soal apa? Perasaan, soal sayang. Cakap lain. Cakap semua orang boleh cakap, janji semua orang boleh janji. Tapi nak melakukan benda tu, nak menunaikan janji tu, nak membuktikan kata-kata itu satu cabaran, ujian. Pasal itu benda ni bukan benda yang simple, bukan benda yang ringan. Pasal itu Allah kata orang yang betul-betul bagi apa yang dia sayang, inilah makam yang paling tinggi. Nampak? So ni pengajaran lah untuk kita. Lalu dia kata, Rasulullah tolong cadang. Faqala Rasulullah kata macam ni. Bila dengar saja dia offer macam tu, Rasulullah kata bakhin. Bukan bakhil. Bila kata awak dia kata bakhil. Bakhin, bah. Makna bah ni dalam bahasa Arab. Masya-Allah. Wah. Tu kah? Macam itulah. Bah. Untung. Untung kah rugi? Untung kah rugi? Ikut jawapan. Untung pun boleh untung, rugi pun boleh rugi. Pasal tu tuan-tuan pun doa. Kan? Nak kata untung macam rugi, nak kata rugi macam untung. Kalau dunia rugilah, kalau akhirat untung. Fikirlah hak mana nak duduk lama. Itu aja. Dunia rugilah, bagi saja tak boleh apa. Akhirat untunglah. Lepas tu macam mana kita nak timbang tara? Tengoklah hak mana kita nak duduk lama, hak mana yang kekal, dunia ke akhirat. Kalau nak untung dunia sementara, kalau nak untung akhirat kekal abadi. Itu saja perhitungan yang mudah. Orang yang fikir akhirat, dia tak fikir panjang. Orang yang fikir panjang ni orang yang fikir dunia. Sebab itu Nabi kata bakhin, masya-Allah, beruntungnya, beruntung. Kemudian Nabi kata apa lagi? Nabi kata malun rabih, harta yang untung, harta yang menguntungkan, harta yang baik. Nabi puji Abu Talha, Nabi puji harta dia. Nabi kata apa? Nabi SAW sebut, Nabi kata, kalaulah elok engkau bagi pada adik-beradik kaum keluarga. Maknanya wakaf pada ahli keluarga. Macam ni, boleh, bagus. Tapi kau pergi cari adik-beradik, ada tak yang tak ada rumah? Ada tak yang tak ada tanah? Dan saya memang jumpa ada 2-3 orang, bukan 2-3 orang lah yang saya jumpa, tapi sebenarnya banyak. Kerajaan Malaysia, dia ada buat satu konsep rumah mesra rakyat. Ni bagus yang kerajaan buat ni. Kerajaan bantu buat rumah. Dan orang yang tak ada tanah pun boleh, dengan syarat diizinkan oleh pemilik tanah. Jadi bila saya pergi 2-3 tempat, saya jumpalah. Tanya, ni tanah siapa? Sebahagiannya adik-beradik. Dia kata yang ni tanah, dia sebutlah Fulan bin Fulan. Dia sign ke? Ya, dia sign baru kerajaan SPMD boleh buat. Syarikat Perumahan Negara yang buat tu. Baru boleh buat. Kalau tidak, macam mana nak buat? Tuan-tuan bayangkan, mengizinkan hak tanah kita untuk dibina rumah
diberikan duduk tanpa apa-apa balasan melainkan pahala. Dan kebanyakan yang bantu tu adik beradik, memang bagus betul lah depa ni. Hebat iman depa. Cemerlang, terbaik. Subhanallah, esok depa kutiplah pahala sungguh di depan Allah Taala. Kan? Sebab Nabi kata bagi kat adik-beradik, cari adik-beradik yang tak ada rumah, cari adik-beradik yang tak ada tanah, bagi wakaf dekat depa. Itu yang terbaik. Kemudian dia kata apa? Wa inni ara an taj'ala fil aqrabin. Nabi kata, aku bagi pendapat, Nabi bagi pendapat an taj'alaha fil aqrabin. Engkau pergi wakaf, kau cari adik-beradik wakaf, bagi. Faqala Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah, aku akan buat macam kau suruh. Maka Abu Talhah pun cari adik-beradik dia dan dia wakaf. Nampak? Kita mungkin tak apa, dia bukan wajib. Itu satu cadangan. Hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita dalil bahawa manusia yang memberikan sesuatu yang paling dia kasih dan dia cinta, yang terbaik di sisi dia, telah membuktikan dalilun ala sidqil iman billah wa tariqun linailil khair fid dunya wal akhirah. Ini orang yang tak perlu dipersoalkan lagi iman dia. Iman dia telah terbukti. Apa bukti kata dia beriman? Dia telah memberikan harta yang paling dia sayang. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ini juga menunjukkan keutamaan dan kelebihan wakaf. Kerana dia bukan sedekah cucuk pisang. Dia bukan sedekah lepak liat, makan habis pi, kan? Dia sedekah benda yang kekal dan boleh dimanfaatkan. Boleh lah, saat lagi dia tak mau hantar apa lah, ya. Dia berkata, ustaz kata buat apa sedekah makanan, bukannya pahala ada. Cuma yang paling tinggi apa? Di dalam kedudukan sedekah, afdal wa a'la, yang paling tinggi ialah wakaf. Sebab kalau kita mati pun pahalanya tetap berterusan. Baik, hadirin mukminin. Kemudian kalau kita tengok juga wakaf ni apa dia? Panjanglah kita cerita. Cuma kita nak sebut wakaf ni secara mudahnya menahan. Ni nak kena bagi terang elok. Wakaf ni pikir bagi habis lu. Ni rupi wakaf tak tahu lah. Wakaf ni artinya, wakaf maksudnya berhenti. Macam tu tuan-tuan duduk mayang. Duduk baca Quran tu dia ada wakaf dan apa? Kalau kita baca Quran, kita akan mengaji tajuk wakaf dengan ibtida'. Tak mana kita nak berhenti, tak mana kita nak mula. Wakaf tu maksudnya berhenti. Pasal tu ada wakaf elok, wakaf tak elok. Kan? Jadi wakaf ni maksudnya kita cabut, memberhentikan hak milik kita pada tanah tu, pada rumah tu, pada benda tersebut, mauquf. Benda yang kita nak wakaf tu, kita berikan manfaat untuk kegunaan semua. Jadi maksudnya bila kita wakaf, hak kita ke tak? Hak kita ke tak? Tak dah. Nya perasan lagu hak dia lagi. Wakaf ni artinya putus. Pemilikan kita dah habis. Hak siapa? Tuan-tuan, wakaf ni hak kita serahkan untuk menjadi hak Allah. Macam masjid ni. Ni wakaf. Bukan hak imam. Bukan hak kerajaan, hak Allah. Wakaf, tak ada siapa-siapa boleh mengaku kata hak dia. Cuma diurus, diamanahkan oleh ulil amri, raja, pemilik, bukan pemilik, pengurus, pemegang amanah. Pasal tu Nabi kata wakaf 3 benda tak boleh buat. Yang pertama, hadis Bukhari, harta wakaf tidak boleh dijual beli. Yang kedua, tak boleh diwarisi. Tuan-tuan tak boleh habang pula kat anak tuan-tuan tu, tanah masjid tu aku wakaf, nanti aku mati hampa pergi ambil balik. Ada.
Yang anak-anak hak tak mengaji ni, pergi tuntut balik. Bila pak dia dah bagi, mak dia dah bagi, siapa dah bagi, clear akad tu, ada pewakaf, ada penerima wakaf, ada harta wakaf, ada sirah. Maksudnya serah milik apa semua tu sah. Kita tak boleh ambil dah. Tak boleh waris dah. Dan tak boleh buat lagu hak kita dah. Dah jadi hak Allah. Boleh tengok kat jauh ya. Kan? Tak boleh dijual beli, pasal tu wakaf ni tak boleh jual. Melainkan panjanglah cerita kalau masjid tu nak reban macam mana, boleh tak? Kita nak jual ke, kita nak perban ke, buat lain ke apa. Harta wakaf bukan boleh buat sewenang-wenangnya. Tak boleh jual beli, tak boleh diwarisi. Mana-mana tanah yang kita dah wakaf dia geran dia tu bakar buang. Jangan duk simpan lagi. Ni simpan duk. Ni tengok tanah Tok Wan. Duk tanah ni tak Tok Wan bagi buat masjid, biar Tok Wan simpan. Esok kalau Tok Wan mati hang ambil. Ada. Dah jadi hak orang, dah tukar nama lah jadi hak milik orang. Yang ketiga apa dia? Tak boleh dihibahkan. Maksudnya dah putus. Kita tak boleh hibah, kita tak boleh jual, kita tak boleh wariskan. Kerana dia jadi bukan hak milik kita. Cuma yang kita boleh apa dia? Menumpang manfaat. Maksudnya tanah ni hak tanah masjid ni hak kita. Jadi kita boleh tak main sembahyang? Boleh tak main sembahyang? Boleh, tapi tak boleh buat lagu kata kita. Nampak? Pasal tu syarat nak jadi masjid kena wakaf. Kalau tidak, berkelahi dia tak bagi mai. Betul tak? Katalah Abang Nazri ni dia buat, tak ada tanah banyak, dia buat satu masjid. Saya berkelahi dengan dia. Ustaz jangan duk mai. Orang lain boleh. Kan jadi kalut. So siapa tak boleh larang orang main masjid? Masjid hak semua. Dia tak mau mai itu urusan dia. Tapi nak larang orang tak mai tak boleh. Kan? Pasal tu masjid tak ada milik parti. Masjid tak ada milik individu, tak ada. Walaupun nama kita boh lah, katalah saya bagi masjid ni boh nama saya, tapi bukan hak saya. Hak semua. Tu yang kata besarnya wakaf tu. Kan? Ini dia pi kata ceruk, dia pergi habis kedai, dia duk cerita tu tanah saya, tu tanah saya, tu tanah saya. Awak yang jadi lagu ni tak tahu. Tanah dia apa dia dah wakaf. Yang ni dia panggil apa? Yang ni dia panggil gila. Oh, bagus tuan. Gila tanah. Nampak? Baik, okey. Dan tuan-tuan, wakaf ialah amalan yang terbaik untuk orang yang sudah mati. The best, yang tak ada khilaf. Baca Quran ada khilaf, apa lagi, semua ibadat ni ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi tawakaf tak ada siapa kata tak boleh untuk orang mati. Untuk orang mati ni tuan-tuan, yang amalan yang terbaik lah kalau tuan-tuan nak buat untuk orang mati ni, wakaf kan. Kita dah takut. Tuan-tuan tengok dalam hadis daripada Sa'ad bin Ubadah, hadis Bukhari. Yang lain ada khilaf. Dia berkata nak baca qul huwallah, nak hadiah kat mak, khilaf. Nak sedekah pahala Quran, khilaf. Nak buat kenduri apa semua ni, ada bincang panjang lah. Tapi kalau dia nak bagi, dia nak infak harta di atas nama orang mati, yang ni tak ada khilaf. Tuan-tuan tengok. Anna Sa'ad ibn Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaib. Mak Sa'ad ni, mother dia, umi dia, ummuhu, mak dia, mati. Tuwfiyat, meninggal. Wa huwa ghaib, dalam keadaan dia tak ada di sisi mak dia. Dia tak ada masa tu, ghaib. Faqala ya Rasulullah, dia pergi jumpa Nabi, dia tanya satu soalan. Dia kata, wahai Rasulullah, inna umi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa ana ghaib anha, dan aku tak sempat untuk bertemu dengan dia. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Aku nak tanya satu soalan. Kalaulah aku bersedekah sesuatu untuk dia, adakah benda itu bermanfaat? Pahala dapat? Hadis Bukhari ni. Hadis ni Bukhari tuan-tuan.
Kalau aku buat sesuatu, ni yang kata tanda kasih, tanda cinta, tanda sayang ni. Tanda kasih, tanda cinta, tanda sayang ni bukti dia. Dia kata jika aku memberi sedekah, adakah untuknya, adakah bermanfaat pahala sampai padanya? Nabi menjawab, Nabi bagi fatwa. Nabi kata apa? Naam. Lepas dia dengar tu tuan-tuan, kalau kita, okey Rasulullah, Ustaz macam mana kalau saya buat wakaf kat bini saya macam mana? Okey tak? Okey, nanti saya balik bincang dengan bini muda lu. Nanti saya balik bincang dengan dia dulu. Sa'ad bin Ubadah, dia pergi tanya dekat Nabi, dia kata kalau dia sedekah, tuan-tuan, tak ada khilaf. Sedekah untuk si mati, wakaf, infak, apa-apa sahaja yang berbentuk mal, harta, tak ada khilaf. Nabi dah endorse. Proceed dah, lulus dah. Okey, bagilah yang ni, yang piduk kalau benda-benda khilaf ni pasal apa? Kan? Baca Quran bayang 3-40 juzuk buat apa? Kan? Bab yang ni, yang clear. Dia kata, "Na'am." Terus la tu juga. Pada masa yang sama, fa inni ushiduka, maka sesungguhnya aku bersaksi, ya Rasulullah dengar, engkau menjadi saksi, anna haiti al-mikhraf sadaqatun 'alaiha, aku wakafkan kebun yang aku miliki atas nama ibuku. Sadaqatun 'alaiha, untuk arwah ibuku. Dapat mak dia. Dan untuk dia juga dapat. Hadis inilah yang menjadi dalil kepada semua yang menunjukkan apabila kita buat sesuatu ada manfaatnya untuk si mati. Sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, kan? Dan dalam hadis tu dia kata kebun yang Sa'ad bin Ubadah wakaf untuk mak dia tu, kebun yang paling banyak buah. Kebun yang paling banyak buah. Dia ada banyak kebun, tapi hak tu yang paling banyak buah, hak tu dia bagi untuk mak dia. Kita kena ada jugalah, kan? Dia tuan-tuan, dia dua ya. Saya nak nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan. Dia dua ya. Satu, tuan-tuan buat dulu. Yang ni clear. Hang tak wakaf tak apa, aku mati nanti anak-anak aku pesah buat. Okey, jawapan tu boleh terima. Tapi yang ni tak tahu tuan-tuan, boleh harap. Teraduk hidup pun dia nak sapu. Tapi kadang-kadang tuan-tuan lah, masyarakat kita macam tu kan. Dia tahulah anak dia macam mana, kan? Dia nak hibah dia takut, dia nak sedekah dia takut, dia nak tukar nama dia takut anak dia jual, kan? Ada. Dulu masa saya duduk di rumah Seri Kenangan, jadi ahli lembaga pelawat 2 tahun di Jejawi dekat ni, kan? Macam-macam cerita. Masa tu ada yang mak bapak masa Datuk Seri Najib bagi BRIM tu, depa semua dapat tu. Depa kira warga mah dapat BRIM. Anak-anak mai ambil. Anak-anak mai ambil, pergi ambil BRIM. Lepas tu hantar balik broom depa. Ada. Mak pak depa tu, depa duit macam-macam, kebajikan bagi apa semua dapat duit. Anak-anak mai ambil duit, mai ambil pergi jolok, pergi ambil duit, ambil duit kat depa, depa hantar mai balik Jawi. Ada. Kisah-kisah ni, kan? Tuan-tuan yang duk dengar tu memang betul, berjawatan besar, berkerjaya besar. Lepas tu bila telefon, pasal sebahagiannya kita uruskan haji, telefon anak dah mati, okey, dia kata encik tolong urus, tolong urus, tak main tengok terus, dia sampai hantar tak main tengok terus. Nampak? Ini realiti hakikat ya. Sebab itu saya nasihatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, buatlah sikit habuan tuan-tuan. Buat sikit habuan tuan-tuan, habuan di akhirat, kan? Adalah something yang kita buat untuk kita bekalkan di akhirat, kan? Dan tinggalkanlah sebahagian untuk anak-anak kita. Janganlah bagi semua. Sialah kat depa, Nabi pun tak bagi semua, kan? Dalam Sa'ad bin Abi Waqqas, kan, dia nak bagi semua, Nabi tak bagi. Nabi kata banyak tak boleh, kathir, kan? Baik. Okey, hadirin mukminin. Kemudian kita juga tengok kisah Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Tapi kalau anak-anak kita boleh buat untuk kita, dia tuan-tuan, dia macam ni. Apabila kita mati, harta yang kita mati tu, dia menjadi milik waris, bukan milik kita. Maknanya itu yang kata harta pusaka, warisan tu.
dia jadi milik anak, milik isteri, milik mak, milik ibu kan. 1/6, 1/8, 1/2. Dia ada bahagian masing-masing. Bukan harta kita. Jadi tuan-tuan, sebahagian anak-anak dia ada kesedaran. Bagus. Bukan tak ada. Ada juga yang saya jumpa. Mereka buat ni sebab apa? Mereka kata yang ni kami dapat free. Mak bapak dia yang usaha beli. Jadi dia kata, dan dia tengok mak bapak dia tak buat apa masa hidup. Jadi dia teringatlah untuk dia bagi. Dan ada tuan-tuan saya jumpa, saya saja nak kongsi dengan tuan-tuan macam-macam cerita. Ada seorang hamba Allah ni, dia tak ambil bahagian dia. Dia bagi dekat adik-beradik dia. Sebab dia kata mak ayah dia dah bagi pendidikan. Dia ada jadi somebody lah, orang hebat lah. Jawatan besar lah. Dia kata mak ayah dia dah bagi pendidikan, yang kata mak ayah ni dia sedekah untuk adik-adik dia bagi pihak mak ayah dia. Ni bagus. Nampak? Teringat nak buat untuk si mati. Janganlah jadi pula kan? Macam yang duk ada lah. Abdul apa? Stable kuda apa semua. Ha? Nampak? Anak-anak ni kalau dia ingat dia buat. Macam Sa'ad bin Ubadah. Okey, kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia dapat tanah di Khaybar. Ini cerita tanah di Khaybar. Masalahnya dia tak duduk di Khaybar. Dia duduk di Madinah, di bandar Madinah. Lalu dia kata, "Inni asabtu ardan bi Khaybar. Lam usib malan qad anfasa indi minhu. Ya Rasulullah, aku telah mendapat harta rampasan perang di Khaybar." Khaybar ni tanah yang lah, tanah yang subur. Pasal itu Yahudi duduk di situ. Umar dapat. Dia kata tidak ada harta yang lebih baik. Dia habaq Umar Al-Khattab ni. Dia kata tidak ada harta yang paling baik, yang paling bernilai yang aku ada daripada tanah di Khaybar. Lalu dia kata dekat Nabi, "Fama ta'muru bihi?" Apa yang tuan nak cadang saya buat? Kalau kita hang buat perumahan dapat 2. Boleh 2 pintu. Kita kalau orang mai tanya kita tuan-tuan, ada kita nak cadang hala ke akhirat, hala ke dunia? Orang kata, aku ni dapat tanah pusaka ni, hang nak buat apa? Hang jual lah, duit tu hampir melabur. Kan? Jadi afama ta'muru bihi ya Rasulullah, apa kau nak suruh aku buat? Tengok, Rasulullah kata, kalau kau nak, kau pegang aslaha wa tasaddaqta. Kau pegang, maksudnya kau cabut hak kau wakafkan. Wakaf ni sejarah wakaf ni, kau wakafkan. Lepas tu Umar pun setuju. Umar setuju. Bila Nabi kata apa? Ingat, bila kau dah wakaf, la yuba'. Pertama kau tak boleh jual dah. La yuhab, kau tak boleh hadiah. Kau teringat nak hadiah kat anak, kat bini, tak boleh dah. Wala yurath, dan kau tak boleh nak bagi pusaka kat anak-anak kau. Sebab kau dah wakaf. Maka dia kata wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqa wa fi sabilillah. Dia kata mulai hari ni tanah aku di Khaybar untuk orang miskin, untuk ahli keluarga, untuk hamba-hamba, untuk orang yang berperang di jalan Allah, untuk musafir, untuk tetamu-tetamu, semuanya untuk mereka. Untuk semuanya untuk mereka. Kan? Ini yang dikatakan perniagaan yang tidak merugikan. Lan tabur. Tijaratun lan tabur. Kita bagi laluan pada azan. Sekali saya akan buat kesimpulan daripada hadis Sa'ad Abu Talhah tadi. Wallahu taala a'lam.
Baik. Itu cerita Umar Al-Khattab. Yang lagi terkenal juga cerita Umar tu, wakaf tanah Khaybar. Satu lagi yang terkenal juga, wakaf Telaga Uthman. Bila sampai di Madinah, ada telaga orang Yahudi punya. Pendekkan cerita, Uthman beli telaga tu. Lepas dia beli, dia wakafkan. Pasal apa dia beli? Sebab Nabi offer. Nabi tawarkan, Nabi kata siapa yang beli, dia akan dapat syurga, untung. Dia tak akan binasa. Uthman bila dengar Nabi offer, terus beli. Mula dia beli malam. Yahudi tu ambil siang, dia beli malam kan, tuan-tuan tahu cerita tu kan. Uthman bila dia beli, tuan-tuan, sumber air kalau jual boleh untung. Ini pelaburan, investment. Tapi Uthman bila dia beli, dia bagi free. Siang siapa nak pergi ambil, kena bayar. Malam free, orang tunggu malam. Malam beratur. Kan? Pasal tu saya puji ada sebahagian pihak yang buat wakaf air, wakaf telaga. Cuma tuan-tuan nak waduk wakaf tak ketahuan hala ni, kena tengok juga. Kadang-kadangnya korek buh kepala telaga, korek tak pun. Kan yang pam tu, depa duk usung kepala pam tu ya. Depa pi elok orang wakaf, depa pi usung. Okey, ambil gambar. Lubang telaga tak ada pun. Tak korek pun. Kan? Sekarang kita boleh wakaf kamera ni. Tanya depa, nak beli kamera tak? Wakaf kamera 30,000. Wih, banyak man. Rupa-rupanya tuan-tuan, ramai orang yang kenal kita ni melalui YouTube ni. Melalui YouTube. Bukan melalui masjid. Masjid ni tuan-tuan ni duk kenal. Adalah kot 100-200 orang ni, kan? YouTube ni jutaan kenal kita, ribuan kenal. Kan? Dan setiap orang yang infak ada manfaat dia, ada. Pasal tu orang tanya antara wakaf Quran dengan wakaf Quran pun sekarang ni bagus kita wakaf. Tapi bila kita wakaf tak terbaca pula setengahnya. Kan? Pakat wakaf bukan kata wakaf Quran dia, wakaf bacaan sekali. Kan? Itu satu. Uthman beli, lepas tu dia wakaf. Cuma cerita sedih di hujung hayat dia, pemberontak tak benarkan air masuk ke rumah dia. Air yang telaga dia tu dia pertahan, tak bagi masuk. Tak bagi air masuk ke rumah dia. Dia kata tu telaga aku yang beli. Aku tak dapat minum. Tapi tu tak apalah cerita Uthman. Tapi saya nak ceritanya sahabat ni, Umar ni siapa dia? Ahli syurga. Uthman ahli syurga. Depa ni dah ada kerusi, dah ada seat, maq'ad, dah ada tempat dalam syurga. Tu pun duk pulun lagi wakaf, duk pulun lagi sedekah. Patut mau depa duk tepi-tepi pokok tu kata kat kita, hampa yang tak ketahuan tempat ni wakaf lah. Kami ni buat sikit-sikit, nama dah ada dah. Tu yang kita semangat sahabat tu. Dia tak kira yang jaminan Nabi tu, bukan. Maksudnya walaupun nama dia dah jamin, Nabi jamin. Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Uthman fil jannah. Nabi yang kata depa tu ahli syurga. Tapi depa tengok semangat depa tetap tak tertipu, bukan tak, maksudnya depa tak berlepas dengan jaminan tu. Dan yang terakhir yang saya nak kongsi juga, apabila kita wakaf ni dia lebih luas daripada zakat. Macam cerita ni. Sebab wakaf dia tak ada haul, tak ada nisab. Dan dia bebas. Orang macam tuan-tuan zakat. Zakat orang kaya tak boleh. Dia kena orang miskin. Tapi wakaf masjid ni kaya kan miskin? Kaya hampir masjid berbayar. Yang ni masjid wakaf untuk orang miskin. Tak, wakaf semua. Wakaf boleh guna orang kafir. Orang kafir pun boleh guna wakaf. Orang kafir boleh wakaf. Orang kafir boleh makan. Dan tuan-tuan tahu tak? Ramai yang pergi cuci buah pinggang di dialisis maib tu, yang cuci hemodialisis maib tu, sebahagiannya bukan Islam. Yang mana mesin-mesin dan bangunan tu daripada duit wakaf. Janganlah tuan-tuan pergi buat perak buih pula. Mana boleh?
Habang dia buat orang Islam ya. Dia suruh pergi kuil Tok Kong. Tuan-tuan, depa pun ada dialisis dan tuan-tuan tahu, depa juga bagi orang Islam pi cuci. Jadi kita lawanlah kan. Okey. Cuma saya ada perkongsian lah berkaitan dengan bila kita wakaf. Dia ada wakaf am dan wakaf khas. Yang ni tuan-tuan pi, saya wakafkan tanah ni untuk kubur. Ini dia panggil, tanah kubur, tanah wakaf. Bila tanah kubur, tuan-tuan boleh mai buat rumah dalam tanah masjid. Tengok-tengok lori masuk, tuang bata, tuang simen, pacak tiang. Tu imam tanya, siapa dia ni? Tu kawan tu kata dia nak buat rumah, dia tengok tanah masjid luas sangat. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Mana boleh? Tanah wakaf. Yang hanya boleh buat untuk kegunaan masjid. Pasal tu tuan-tuan jangan duduk. Ni ada satu masjid, jemaah curi kursi masjid. Bukan kata kursi masjid yang curi, pinggan mangkuk. Pinggan ada 100, tinggal 30. Bukan takat nasi dia makan. Pinggan-pinggan dia makan, dia bawa balik. Sedangkan semua hak masjid ni wakaf ni. Semua barang, reta benda masjid ni, reta benda wakaf. Tu imam kan boleh bawa balik. Dia tak hangat angkat kipas ni bawa balik rumah dia. Tak boleh. Tu wakaf. Sebab itu kubur tak boleh buat pandai-pandai. Tapi perlih bagus. Kubur mana ada orang perlih tak ada buat binaan, tak ada buat yang jenis dinding-dinding apa pun tak ada. Pasal kita tahu tanah orang. Tanah orang, tanah wakaf. Jadi tuan-tuan hanya boleh takat mana orang bagi tumpang tanam, takat tu saja. Dok, dia nak buat dengan lampu, dia nak buat dengan kerusi batu. Kalau nak buat tu semua, tanamlah rumah dia. Tak nak siapa nak kata. Tanamlah bendang dia, tanamlah kebun dia. Buatlah nak buat besar mana pun. Ini tanah wakaf. Dan bila tuan-tuan buat, bila tuan-tuan buat atas tanah orang, contoh tuan-tuan buat atas tanah orang, kan? Apa tuan tanah boleh buat? Tuan tanah boleh pergi roboh kan? Pasal itu dia perlis mana-mana binaan kubur kita boleh roboh kerana dia telah langgar hak orang. Dia pergi buat, tuan-tuan tahu, dia pergi buat binaan tu boleh tanam 3 orang ni. Punya dia makan. Nak bagi duit. Pasal itu tanah kubur tak boleh cok, tak boleh cok, tak boleh cok. Yang duk jahanam dulu ni, tanah kubur kita duk jahanam dulu pasal apa? Beho kali masuk. Pasal ni jenis cok ni. Nak duk tepi laki, nak duk tepi bini, nak duk tepi mak. Mak mati dulu, lepas tu dia cok. Tang ni pak aku. Lepas tu bila dia cok macam tu, apa jadi? Orang tak boleh tanam tanu. Dia jadi berceramuk tani. Tuan-tuan, tanah kubur ni first come, first serve. Siapa mati, kita nak susun bagi rapat elok. Macam saya mati hari ni, saya tanam tu ni. Esok lusa siapa mati, ikut sukalah. Saya tak boleh habaq, jangan duk tanam, bini saya nak main duduk sini. Lambat lagi nu hang duk fikir. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita duduk sebelah boleh menyembang ke? Yang nak duduk sebelah ni pasal apa? Yang duduk dekat-dekat ni. Faham tak? Lambat aku tunggu hang lama ya. Awak tak main-main lagi. Dia buat Penang dah. Ada. Dia duk kira nak berketul pok dia. Daripada hidup nak duk berketul. Berketul. Saya kira orang KL tanya, apakah itu berketul? Berketul itu ialah berkumpul. Dia nak berkumpul, dia buat duduk keluarga dia. Tak boleh. Kita susun tanah orang, kan boleh buat pandai. Orang tak tentu. Tak boleh kata apa. Oh, saya nak duduk tepi pokok. Tentu nampak reduk sikit. Hang duduk dalam tu kan takat reduk lah. Teduh. Kelam tu. Tak ada, kita pergi. Tak ada. Dan tanah, jangan duk rasuah. Tok Imam jangan duk jual. Tok Imam pula jangan duk jual lot. Ni bukan tanah you. Kan? Dia kata boleh. Kita boleh kira semua ni. Kita boleh kira. Kita boleh kira. Satu lot bagi 500. Dia pergi cok. Tang ni boleh. No. Tang ni tak apa elok. Tak boleh. Tanah kubur kena faham. Dan tuan-tuan, bila dah tanah tu dah lama, pihak yang ni boleh korek, dia boleh level lain, dia boleh reuse, guna semula. Pasal kita orang wakaf ni, kita memberi kebenaran untuk sementara. Pasal tu tuan-tuan tengok kubur.
di bucket. Duk luh tu kan. Ni satu benda yang kita. Cuma saya nak sebut tadi bukan hal tu. Saya nak sebutnya tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi wakaf, kalau tuan-tuan sebut wakaf sekolah, wakaf masjid, wakaf kubur, wakaf apa-apa, maka pemilik wakaf tidak boleh buat melainkan yang tuan-tuan sebut. Yang ni dia panggil khas. Tapi janganlah dia buat. Ni wakaf apa ni? Wakaf buat kelab disco. Tak boleh lah kan. Wakaf tu. Okay. Masalahnya kita apa dia? Masalahnya bila terlalu banyak orang mari wakaf tanah kubur. Nak buat apa Haji? Kubur. Mai kono nak buat apa? Kubur. Nak buat apa? Kubur. Qaryah tu saja 10 relung dah kubur. Nak buat apa banyak-banyak yang kan? Mati bukan ngulang ni seminggu berapa orang mati? Ui ustaz ramai. Minggu ada kot 3-400 orang. Cerah habis kalau 3-400 orang. Adalah 2-3 orang. Jadi bila tuan-tuan stick macam tu, dia menyusahkan pengurusan. Tuan-tuan jangan takut. Sagi kalau kita tak habaq lagu tu, depa pergi jual ke, depa mana boleh jual tanah wakaf. Depa bukan boleh buat tak ketawa. Tuan-tuan jangan nak risau, bukan boleh buat tak ketawa halal tanah wakaf. Tetapi habaq saya nak wakaf. Nak wakaf apa? Ikut yang mana paling manfaat. Tuan-tuan wakaf 10 tahun dah tanah kubur. Kan tuan-tuan pipi habaq kata nak buat kubur. Lama mana dah? 10 tahun dah. Berapa orang lah tanam? Tak ada siapa lagi. Pasal apa? Hak awal tu pun tak penuh lagi. Nampak tak? Lepas tu tuan-tuan kata, tak apalah dah, saya nak pergi tanam situ. Mana boleh tanam situ? Kita tanam sini dulu lah. Sini tak penuh lagi. Mau duduk seorang-seorang? Tak takut? Gempak lagi. Sebab itu dia kena penuh sini, baru kita boleh pindah pada kubur baru. Kan? Sebab tu tuan-tuan serahkan kepada pengurusan wakaf bagi buat. Yang penting tuan-tuan bila tuan-tuan wakaf dapat apa? Orang kita ni dia satu lagi masalah. Dia kata kalau lain pada kubur, lain pada masjid tak dapat pahala. Kalau buat sekolah tak dapat pahala. Pasal apa tak dapat pahala? Lagilah besar kan. Kubur boleh berapa ratus orang ya, sekolah lagi besar. Jadi ini kadang-kadang orang Islam kita mungkin kerana kebiasaannya dia faham tanah kubur ni tanah wakaf. Kan? Okey. Dah ada juga cerita. Tapi saya tak mau cerita siapa lah, tapi sajalah cerita. Dia wakaf van. Lepas tu macam mana atau dia tak lekat jawatan kosong. Dia ada kunci. Esok mai orang mana pi van kita? Tengok-tengok dia pi parking dalam rumah dia. Oi, awak ambil balik. Dah aku tak di jawatan kosong. Wakaf nak? Wakaf apa tak pilih aku pada muka hamba. Dok dia baca lagu tu. Mana tuan-tuan kira macam ni? Boleh kira? Pasal tu dia bukan senang tuan-tuan nak wakaf ni. Nak sedekah bukan wakaf ya, nak sedekah ni dia bukan senang. Dia perasaan. Ada yang mai jumpa tu imam tu, minta balik duit pasal apa? Tersilap bu. Tapi tak apa tu imam dah. Cuma payahlah. Awak ada tu imam jumpa RM50 bergulung. Ada. Bagi balik tu imam awak. Saya nak buh RM5 ya. Tu imam bagi 50, dia bagi RM5 kan. Pasal dia niat nak bagi 5. Kalau tu imam tak bagi 50 tu, ui, tak boleh dah buh dalam tabung masjid dah, tak boleh ambil balik. Sirup buruk siku. Jangan bagi. Pasal apa? Pasal kalau dia balik dia duduk teringat tu, dia tak lalu makan. Takut mati awal. Awak laki hang mati. Tu imam tak pergi balik duit dia duduk teringat. Duit tu makan tak lalu mandi. Jangan main tuan-tuan. Macam sampui ni. Kan ada satu sampui ni. Sampui ni saya biasa jadi. Saya pergi ceramah di satu tempat. Saya jenis tak buka lagi sampui ni. On the way nak balik, dia telefon. Jawatan kuasa telefon. Dia tahu Ustaz tengok lagi sampui. Dah, awak pasal apa? Saya tak betul tuan-tuan. Dalam masjid tak boleh buruk, dalam luar tak tentu. Saya kata tak buka lagi lah. Dia kata macam ni ustaz, yang sampui saya bagi kat ustaz tu sampui nak bayar sewa tempat tu. Ya sampui ustaz duk ada kat saya. Buka-buka tuan-tuan saya terkejut pasal sewa dia 1000 lebih. Saya tu 100 lebih ya. Allah. Silap. Patut muhabbat kata gunalah. Dia kata boleh dah ustaz back in balik kat saya.
Hak yang 900 tu ustaz ambil hak beda ustaz yang 100 lebih. Kan? Nak buat macam mana kan? Bukan hak kita. Kita pun kata tak apalah, bagi saya 2-3 hari dulu nak tengok duit tu. Dah habis dendam tu saya pergi bunuh. Tapi cerita tuan-tuan bukan senang, ujian kan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tu yang Tuhan sebut. Tuhan sebut tu, bukan pakar motivasi kan. Mudah-mudahan Allah rahmat kita semua dan tuan-tuan berlumba-lumbalah. Yang untungnya bukan maib, yang untungnya bukan masjid, yang untungnya tuan-tuan esok di hari akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.